Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din ya Allah Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an. Allah Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana'i, rawahu Tirmizi. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkata, barang siapa yang dilakukan kepadanya sesuatu kebaikan, lalu berkatalah dia kepada orang yang melakukan itu, jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada kamu akan kebaikan. Faqad ablagha fit tana'i, maka sesungguhnya telah sampailah perkataan itu pada pujian. Rawahu Tirmizi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sungguh ini kita bertemu di masjid kita ini untuk kita kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan kuliah subuh kita pada pagi ini diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita baca hadis Nabi SAW dari seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar Al-Ghifari itu kita sebut dia adalah seorang sahabat yang asalnya dia ni daripada satu kabilah, dia disebut sebagai kabilah Al-Ghifar. Kabilah Al-Ghifar ni berada di antara Mekah dengan Syria. Dan orang Arab pada masa itu, diorang ni, orang Quraisy tu sifat diorang berniaga. Kerja buat diorang ni berniaga. Ila fi Quraisy ila fihim rihalat asy-syita'i was-sayf. Allah Ta'ala sebut Quran menjadi satu kebiasaan bagi orang Quraisy. Kebiasaan mereka adalah mereka akan melakukan permusafiran pada musim sejuk dan pada musim panas. Musim sejuk mereka musafir ke Yaman, musim panas mereka musafir ke Syria. Jadi masa diorang pergi musafir ke Syria, dia ada golongan pemberontak di jalan, golongan yang macam perangai Kesultanan Sulu. Perangai Sultan Sulu ni semua ni kan, tengah jalan tu buat apa? Diorang halang dan diorang ni memberontak, ambil harta-harta orang Arab, orang Ghifar pada zaman tu lah. Jadi menyebabkan orang Quraisy pada masa itu terpaksa buat negosiasi, bincang dengan orang-orang Ghifar dan bayar ufti bagi pembayaran, menyebabkan mereka tak akan melakukan serangan kepada orang Quraisy bila nak pergi ke Syria untuk berniaga. Tak. Jadi pada masa itu tu nak jadi cerita, ada seorang lelaki di kalangan Ghifar itu, nama dia Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ni pada masa kafir dia ni orang yang suka merompak orang kaya dan ambil duit orang kaya itu diberikan kepada orang miskin. Robin Hood. Ini Robin Hood pada zaman Nabi SAW. Jadi tiba-tiba dia dengar berita ada seorang lelaki nama Muhammad SAW duduk dekat Mekah. Dia bawa ajaran Islam, dan Muhammad SAW ini mempertahankan orang miskin, mempertahankan golongan-golongan bawahan, mempertahankan orang-orang yang dikatakan sebagai hamba. Ada orang dalam istilah komunis disebut marhain. Marhain, rakyat marhain. Rakyat marhain itu istilah orang komunis. Kita pun pakai. Kita ni rakyat marhain, mengakulah komunis. Istilah marhain itu adalah istilah orang komunis.
Jadi orang marahan, rakyat bawahan. Jadi bila Nabi Muhammad SAW dia pertahankan kepada orang-orang bawahan pada masa itu. Dan ni pun masa dekat dulu pun dah pertahan orang-orang bawahan. Dia kata, ish, siapa dia lah Muhammad ni? Style tu serupa dengan kita dah, cuma agak berbeza. Dia pun hantar orang pergi cari maklumat Nabi Muhammad SAW. Orang tu bagi maklumat pada Nabi tak komplit. Dia tak apa hati. Dia sendiri pergi cari Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan akhir sekali dia masuk Islam. Orang nama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan dia ni pada zaman pemerintahan Uthman, dia adalah pengkritik tegar Uthman bin Affan. Masa memerintah tu adalah dia lantik beberapa orang jadi pegawai kerajaan daripada kalangan anak beranak dia. Jadi pengkritik tegar pada masa tu inilah orang nama Abu Zar Al-Ghifari. Dan pada zaman tu juga ada seorang gubernur Islam nama Muawiyah radhiyallahu anhu, duduk dekat Syria. Dia pergi dekat Syria kritik Muawiyah. Sebab Muawiyah ni orang mewah, kan, pakaian ni mewah, kenderaan ni mewah. Jadi bila dia mewah tu, dia beritahu apa yang dilakukan oleh Muawiyah. Dan Muawiyah ni memang peninglah perangai dia seorang. Dia pernah sebut kepada Muawiyah, kalau sekiranya rumah kamu besar ni kamu buat dengan duit rakyat, maka kamu menyeleweng. Tapi kalau sekiranya rumah kamu yang besar tu dibuat menggunakan duit kamu, itu pembaziran. Kiri kanan kena. Ini orang nama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan ada juga kesilapan sikit lah berlaku pada Abu Zar Al-Ghifari. Yang pertama dia pernah minta jawatan dengan Nabi SAW. Dia tengok orang lain merintah, tak bagus merintah, nampak mewah, bagi akulah merintah. Minta dengan Nabi SAW nak jadi pemerintah. Nabi SAW pesan pada dia jangan minta, sebab innaha amanah, innaha khizyun wal nadamah. Nabi Muhammad SAW kata, jangan wahai Abu Zar, innaka dha'if, kamu tu tak lahir. Kamu ni orang baik, memanglah bukan kaki rimbat. Kamu tu memang takkan khianat di orang. Kau ni memanglah nampak selalu sudut baik. Tapi kamu kena ingat, memerintah ni amanah. Dan ia merupakan khizyun wan nadamah, kesedihan dan juga penyesalan. Itu kata Nabi SAW pada dia. Yang keduanya, dia buat silap dengan seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Iaitu dia pergi jumpa Bilal. Dia kata pada Bilal, ya Ibn Sauda, wahai budak kulit hitam. Mulut dia tu kan, tersebutlah sikit. Jadi Bilal bin Rabah ni bila kena macam tu, kena cakap ke Abu Zar macam tu, dia tak sedap hati. Dia rasa macam terhina lah. Sebab dia kulit hitam, rasa macam standard lain. Dia pun pergilah jumpa dengan Nabi, bagi tahu pada Nabi. Nabi SAW pula marah. Nabi SAW pun panggil Abu Zar Al-Ghifari, Muhammad marah-marah pada Abu Zar. Nabi kata, kamu ni Islam dah, hati kecil kamu ni jahiliah ada lagi. Ni dalam jiwa dia ada jahiliah lagi. Bila Nabi Muhammad SAW, Abu Zar ni rasa bersalah, minta maaf dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad kata, minta maaf mengaku. Wow, kamu buat salah dengan Bilal, minta maaf Bilal. Dia pun cari Bilal, minta maaf dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni pula tak nak maaf. Bilal tak nak maaf. Dia pergi depan Bilal minta maaf, Bilal paling lain. Pergi depan Bilal paling lain. Last sekali dia tak tahu macam mana dah. Sebab Bilal tak maafkan dia. Nabi Muhammad SAW kata tak nak maaf. Oh jam. Dia pun rebahkan diri dia tu depan Bilal. Dia letak muka dekat tanah. Dia kata pada Bilal, kau pijak muka aku Bilal sekarang. Kau Bilal pijak muka aku sekarang. Kata Abu Zar. Bilal ni pula, bila Abu Zar buat macam tu, dia pula kan, apa dia letak muka buat tanah suruh pijak pula ni. Bilal ni pula dia pegang Abu Zar, dia suruh diri, dia pun sebut, muka kamu ni digunakan untuk sujud kepada Allah, bukan untuk nak letak tapak kaki. Berpeluklah di antara dua sahabat Nabi ni. Ini cerita seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia ada riwayat hadis yang kita baca itu, Nabi SAW sebut ada 3 golongan yang Nabi SAW nyatakan Allah Ta'ala tak nak tengok muka 3 golongan ni. Salah satu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak nak cakap dengan dia, tak nak tengok muka dia. Siapa dia? Yang pertama ni kata Nabi SAW, Al-Mannan la yu'ti syai'an illa man nabih. Orang yang suka ukit-ukit, tidak memberi sesuatu perkara pun kepada orang kecuali dia keukit balik apa dia beri. Dia ada duit, dia bagi duit dekat orang, lepas tu lepas bagi dia ukit. Dia tu jadi kaya tu, aku dah bagi dulu. Ni tak bagus kita bagi ilmu, mengajar ilmu, orang tu pandai. Dia tu jadi pandai tu, aku lah tu aja. Jangan, tak elok. Dilarang oleh
Islam. Satu. Yang keduanya al-munfiqu sil'atahu bil halaf. Orang yang jual barang, nak melariskan barang, dia bersumpah dengan nama Allah. Ada ni Arab dulu lah. Arab dulu dia jual barang, barang tu tak elok. Macam mana nak bagi orang beli juga, dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi barang ni elok. Selama roh dia guna nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kan? Sekarang pun ada, tapi sekarang tak bersumpah label agama zaman sekarang. Anak minggu lepas Dr. Mufti Perlis datang KL, jumpa tu ajak jumpa Nurul Izzah, sebutlah Nurul Izzah nak jumpa anak dengan Mufti Perlis. Pergi dalam jalan yang tu dia cerita sembang dengan Mufti Perlis, Dr. Juanda Jaya. Dok sembang dia kata ni ada satu cerita ni, kata Dr. Juanda. Cerita apa? Dia kata dekat Singapura sekarang ni ada orang jual air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam tu dia nak bagi laku lagi. Dia sebut air Zam-Zam yang dicelup janggut Nabi. Tu tak tahan. Kan air Zam-Zam ni, air Zam-Zam ni kita minum air Zam-Zam tak apalah kan, satu hal lah. Tapi dia nak melariskan air Zam-Zam tu, dia kata air Zam-Zam tu telah dicelup dengan janggut Nabi. Jadi jual ramai beli. Anda pun timbul soalan, mana dia dapat janggut Nabi tu? Tu soalan anda kan. Sebab Nabi Muhammad SAW ni Nabi seluruh manusia tau. Takkan kot orang Singapura tu dapat janggut Nabi Sila hari pula dia celup janggut dia tau. Adalah cerita nak melariskan barang macam-macam orang dah buat yang ini style orang sekarang. Orang dulu tak. Orang dulu dia bersumpah dengan nama Allah. Dia jual barang tu, beras tu tak elok pun, gandum tu tak elok pun, tapi dia nak tunjukkan macam elok sangat gandum tu, dia bersumpah, wallahi yang gandum ni Arab dulu benda ni dimarah oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala di akhirat nanti tidak akan bercakap dengan orang sebegini, walhamdulillah. Dua. Yang ketiganya kata Nabi SAW, al-musbilu izarahu, orang yang melabuhkan pakaiannya. Bukan poin labuh tu, poin dia adalah sombong. Sebab dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, man jarra thawbahu khuyala'un, man jarra thawbahu khuyala'an la yazullahu wajhahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong, bila dia labuhkan sombong, Allah Ta'ala tidak akan melihat wajahnya di akhirat nanti. Kata Nabi SAW. Dia bukan cerita labu, tapi kenapa Nabi Muhammad sebut jelas pasal al-musbil izahu, melabuhkan pakaian? Sebab budaya orang Arab dulu bila pakai labu sombong. Ini Arab dulu. Orang sekarang ni labu tak labu tak jadi sombong. Sila hari bulan yang singkat tu pula sombong. Sila hari bulan Anda sebut dekat Malaysia pula sila hari bulan pakai kain pelikat cap gajah duduk tu pun sombong. Sebab dia rasa dia gajah duduk, orang lain semua kambing dulu. Tak apa. Aku gajah duduk power kan. Dia pun sombong. Sombong tu haram. Ada pun semata-mata labu singkat itu bukan poin. Poin dia adalah sombong. Tiga perkara disebut oleh Nabi SAW supaya kita kena berhati-hati. Mudah-mudahan kita tidak melakukan tiga perkara ni, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan bercakap dengan kita di akhirat insya-Allah. Yang ini kita telah kuliahkan dalam kuliah kita lepas. Hari ini insya-Allah ada baca satu hadis Nabi SAW. Hadis yang anda baca ni an Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana'i. Dari Usamah bin Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat nama Usamah bin Zaid bin Al-Harithah. Usamah bin Zaid ni sahabat Nabi, dan dia ni sahabat, bapa dia pun sahabat. Bapa dia nama Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu anhu, dan bapa dia itu adalah anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni daripada satu kabilah namanya kabilah Kalb. Kalb maknanya anjing. Arab dulu ada satu kabilah nama kabilah anjing. Dahsyat sungguh Pak Arab. Ni Arab dulu lah. Jangan terkejut, Arab pun macam tu. Arab jahiliah Syekh. Dia dah tak tahu pun nama apa. Nambola nama anak ni anjing. Habis dah tu. Habis dah. Dia dah tak larat nak buka komuh makan dia lekut. Dia ada orang Arab dulu. Sebab Arab ni dia ada satu istilah tau di kalangan orang Arab. Dia panggil tafa'ul. Tafa'ul ni sempurna. Dan benda tu pergi diamal di kalangan orang Islam. Kita dapat anak, kita nak anak kita ni bijak. Kita bawa nama anak kita ni makna bijak. Zaki. Zaki tu makna bijak. Kita bawa nama anak kita apa nama anak? Zaki.
Sebab Zaki tu mana bijak. Mudah-mudahan anak aku ni orang yang bijak. Kita dapat anak, kita aku nak buat apa anak aku. Duk teringat ada seorang pejuang Islam nama Abdullah Azzam contoh kan. Kita pun pula nama anak kita Abdullah Azzam. Anak-anak lah tu. Anak aku pun nama Abdullah Azzam kan. Jadi Abdullah Azzam ni seorang pejuang di Afghanistan dulu. Dr. Syahid Dr. Abdullah Azzam. Kita dengar kisah seorang ulama yang hebat namanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi contoh kan. Kita pun dapat anak, kita nak dapat anak mudah-mudahan dia alim macam Qaradawi, kita pun bawa nama anak kita Al-Qaradawi. Contoh. Ingat bukan Qaradawi. Sebab Qaradawi nama kampung, Qaradawi nama kampung. Kalau Qaradawi orang berhutang. Ni buat apa nama anak? Qaradawi. Elok nanti orang berhutang. Dia tak pandai. Qaradawi marah dah. Dan sekali Qaradawi datang Malaysia. Datang Malaysia tu yang cerita kanan ni Dr. Sidi Fadil. Dr. Sidi Fadil syarah kayu dulu tu kan. Dia cerita, dia terjemah buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Terjemah dalam bahasa Melayu. Lepas tu kat depan tu tulis Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi datang Malaysia. Dia tunjuk buku Qaradawi, kami dah terjemah dalam bahasa Melayu. Dia kata Qaradawi tengok buku tu, ni salah. Hadal khata'. Aku ni bukan penghutang, aku ni bukan Qaradawi. Kata Qaradawi. Marah Qaradawi masa tu. Salah sebut tu. Salah sebut makna pun dah berubah. Ini bahasa Arab kan. Jadi maknanya dalam Islam tu sendiri, di kalangan orang Islam tu dia ada sempena tu kan. Sebab tu kita nak bawa nama anak tu pun kita kena tengok makna-makna dia elok kan. Maksud dia elok. Jangan bawa nama anak Abu Jahal, jangan. Bunyi macam sedap Abu Jahal. Kau kata sedap, makna dia macam sial tau. Abu Jahal ni maknanya bapak bablok. Jangan. Apa lagi? Fir'aun tak boleh. Jangan bawa nama musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ada sempena. Dan benda yang dikatakan sempena ini diamalkan di kalangan orang Arab. Arab dulu pun amal. Dia dapat anak, dia nak buat nama apa? Anak tu fikir. Last sekali dia nampak dalam banyak-banyak binatang yang boleh jaga kampung ni anjing. Bawa nama anak Kal, anjing terus. Boleh ke Pak Arab. Arab dulu lah. Biarlah Arab jahiliah dulu kita yang nak tiru. Jangan ada Arab ni kena nama apa? Ka'bun ni buku lali. Dia boleh bawa nama anak di buku lali. Buku lali kaki. Ambil lah kau. Boleh orang Arab dulu kan. Itu style orang Arab lah. Tinggalkan mereka. Jadi ada seorang sahabat nama Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu daripada kabilah Kalb. Dia ni ditangkap sewaktu umurnya 8 tahun. Ditangkap, lepas tu dijual dekat pasar. Lepas tu ada seorang lelaki beli dia. Nama lelaki tu Hukaim bin Hizam. Hukaim bin Hizam ni dia berbaik-baik dengan Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Jadi dia beli tu, dia bagi kepada Khadijah. Khadijah ni ambil budak ni bagi kepada Nabi SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW pun ambil budak ni dan ambil budak ni anggap sebagai anak angkat. Ni cerita orang nama Zaid bin Al-Harisah radhiyallahu anhu. Sehingga satu ketika dia ni dibesarkan oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad besarkan dia. Besar, dapat tahu bapa dia tentang anak dia duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Bapa dia dengan pak saudara tu datang pergi ke Mekah, jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, minta Zaid. Dia minta Nabi Muhammad SAW ni dia sayang sangat dengan budak nama Zaid bin Al-Harisah radhiyallahu anhu. Sayang sangat. Nabi Muhammad pun tanya kepada Zaid, ni kamu nak ikut bapa ke saudara kamu ke nak ikut aku? Nabi Muhammad tanya. Dia kata aku nak duduk juga dengan Nabi SAW. Nak duduk dengan Nabi SAW. Kata budak ni bapak kamu tak ada, aku tak nak bapak aku, pak saudara aku tak nak. Aku nak duduk juga dengan Nabi SAW. Bapak ni bila dengar, bapak kata takhtaru al-ubudiyyata min al-hurriyah. Adakah kamu memilih menjadi hamba berbanding kamu menjadi orang yang merdeka? Sebab pada pandangan orang Arab, bila duduk bawah Nabi, dia dah anggap budak tu macam hamba Nabi. Padahal bukan hamba Nabi. Nabi Muhammad anggap budak tu sebagai anak angkat. Tapi anak kata tak, aku tetap nak duduk dengan Muhammad SAW. Sebab aku tak pernah jumpa manusia yang best kecuali Muhammad. Dia rasa best sangat duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Bila dia tahan sangat dengan Nabi Muhammad SAW, belas kali Nabi Muhammad tu isytihar. Ni nampak kamu sayang sangat dengan aku, duduk dengan aku anggap kamu ni macam anakku sendiri. Bila Nabi Muhammad isytihar macam tu, orang rata-rata pergi panggil Zaid bin Muhammad. Bagi anak angkat tu
binkan dengan bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa ni bila tengok anak dia dah seronok duduk dengan Nabi Muhammad pula jaga anak dia baik-baik, bapa dia kata apa? Biarlah. Macam mana kan? Kita dah ambil anak kita ni sebab takut-takut tak seronok duduk dengan kawan tu. Dia tiba seronok pula, biarlah duduk kawan tu. Sampai satu ketika orang semua duk panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Allah Taala pergi tegur pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata ud'uhum li abaihim huwa aqsatun 'indallah. Surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Allah Taala kata panggillah mereka dengan binkan dengan bapa mereka. Di sini menjadi dalil anak angkat tidak boleh dibinkan dengan bin kita, tak boleh. Di sini jadi dalil Bahkan kalau anak angkat kita binkan dengan bin kita, hukumnya adalah berdosa besar. Alhamdulillah. Ingat sebab ada Quran cerita pasal benda ni. Ini cerita orang nama Zaid bin Al-Harisah radhiyallahu anhu. Dan Zaid bin Al-Harisah ni kalau kita baca cerita dia lah orang yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Nabi Muhammad sallam ni tengok dapat tekanan daripada orang-orang Quraisy pada masa itu. Bila dapat tekanan terus sangat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fikir macam mana nak bagi keamanan pada sahabat Nabi yang kena tekan. Nabi Muhammad fikir-fikir tak ada cara lain lah, kita kena berlindung ke kerajaan lain. Dekat mana nak pergi? Fikir-fikir setakat ni tak nampak tempat lain kecuali satu tempat nama Taif. Cuma adakah orang Taif ni terima ataupun tidak? Soalan. Bila tak tahu tu Nabi Muhammad sendiri kena pergi cek dia. Nabi Muhammad pun pergi dengan seorang anak angkat dia namanya Zaid bin Al-Harisah radhiyallahu anhu. Masa orang duk baling batu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang duk halang jangan bagi kena batu ke Nabi ni dia lah Zaid bin Al-Harisah radhiyallahu anhu. Dan Zaid bin Al-Harisah radhiyallahu anhu dia telah kahwin dengan dua orang perempuan. Yang pertama namanya Ummu Aiman. Lepas tu dia kahwin pula seorang perempuan namanya Zainab binti Jahshin. Daripada Ummu Aiman itu dia dapat anak. Anak tu nama Uthamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa dia Ummu Aiman ni? Lepas ni kita cerita pula siapa Ummu Aiman. Ummu Aiman ni panjang cerita pula Dan Zaid bin Al-Harisah ni dia mati dalam peperangan Mu'tah. Dalam peperangan tersebut ada 3 orang sahabat besar yang kena bunuh. Yang pertama Ja'far bin Abi Talib. Yang kedua Abdullah bin Rawaha, syairun Nabi, pensyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang lagi Zaid bin Al-Harisah radhiyallahu anhu. Dia peperangan Mu'tah tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arahkan kepada 3 orang sahabat ni jaga bendera Islam. Perang-perang tu jaga bendera je kerja dia. Bendera tu jangan bagi jatuh. Sebab kalau jatuh bendera, semangat tentera akan jatuh. Jadi bila dia pegang bendera, orang kafir tengok, orang kafir tunjuk pada bendera, pergi bunuh orang pegang bendera. Yang kena bunuh untuk mula-mula sekali adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni abang kepada Ali bin Abi Talib. Orang kafir pergi serang dia, potong tangan dia kanan, dia peluk tangan kiri, potong pula tangan kiri, dia peluk lagi. Dalam keadaan tangan tak dia peluk, tak nak bagi bendera jatuh, orang bunuh dia mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ja'far ni dalam syurga aku nampak dia boleh terbang. Tuhan bagi saya. Dia dikenali sebagai Ja'farut Tayyar, Ja'far yang boleh terbang. Ni Ja'far bin Abi Talib, Superman ni. Ni Superman dalam syurga nanti. Ni Ja'far bin Abi Talib. Lepas tu yang pergi pegang bendera tu Abdullah bin Rawaha. Lepas tu Zaid bin Al-Harisah radhiyallahu anhu, dan tiga-tiga dibunuh, mati syahid dalam peperangan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dapat berita kematian para sahabat tadi. Mati Ja'far bin Abi Talib okey lagi, dapat berita kematian Abdullah bin Rawaha tahan lagi. Tapi bila dapat berita Zaid bin Harisah mati syahid, Nabi Muhammad sedih, menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa sebut 3 kali, Allahumma ighfir li Zaid, Allahumma ighfir li Zaid, Allahumma ighfir li Zaid. Ya Allah Tuhanku, ampunlah dosa Zaid, ampunlah dosa Zaid, ampunlah dosa Zaid. Sampai sahabat Nabi pernah sebut, kami tak pernah nampak Nabi Muhammad menangis begitu teruk. Kata sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Orang nama Zaid bin Al-Harisah radhiyallahu anhu. Dia ni kahwin dengan seorang perempuan tau. Perempuan tu nama Ummu Aiman. Siapa dia pula Ummu Aiman ni? Ummu Aiman ni ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman. Ummu Aiman ni orang kulit hitam, Minah Black. Dia ni orang Afrika, orang Habsyah, satu geng dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ummu Aiman ni asalnya adalah hamba kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas kematian Abdullah bin Abdul Muttalib, dia ni ditugaskan untuk jaga Aminah, mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Aminah ni melahirkan anak Nabi Muhammad. Bila lahirkan Nabi Muhammad sallallahu, ibu susuan yang pertama Nabi Muhammad sallallahu, Ummu Aiman.
Ummu Aiman ni menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi susukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pernah sebut inna umma Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu adalah mak aku selepas mak aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Aiman ni antara orang terawal masuk Islam. Selain Khalidah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Al-Harithah, ada seorang lagi muslimat yang terawal masuk Islam, namanya Ummu Aiman. Dan dia ni telah kahwin dengan seorang lelaki yang bernama Ubaid Al-Khazraji. Nabi Muhammad kahwinkan dia. Lepas tu tak lama kawan tu meninggal. Ubaid Al-Khazraji ni meninggal. Bila meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut man sarrahu an yatazawwaja min imra'atin min ahli al-jannah falyatazawwaj Ummu Aiman. Barang siapa yang rasa nak kahwin dengan orang perempuan daripada ahli syurga, kahwinlah dengan Ummu Aiman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Al-Harithah, anak angkat Nabi dengar, biar macam tu biar akulah kahwin. Kahwin. Dia tak kira Syekh, hitam pun hitam. Yang penting confirm syurga. Tu orang dulu tak kira Syekh buat warna kulit. Kita kira buat warna kulit tu kita lah. Tapi nak cerita ni orang dulu tahu kahwin. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad kata kalau kau kahwin ni, kau kahwin dengan orang perempuan yang confirm masuk syurga. Nabi Muhammad SAW sebut, Zaid pun kahwin. Bila kahwin tu, Nabi Muhammad dapatlah seorang anak nama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Cerita. Dan dia ni Ummu Aiman ni dia meninggal selepas daripada kematian Sayyidina Umar Khattab 20 hari di awal pemerintahan Osman bin Affan. Ummu Aiman ni meninggal dunia. Kubur dia di Baqi. Ini orang nama Ummu Aiman, seorang muslimat. Jadi di antara Ummu Aiman dengan Zaid bin Al-Harithah dapat anak. Anak tu namanya Usamah bin Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu anhu. Orang Arab ni sukalah nama Usamah. Orang Malaysia kita ni nama Usamah ni tak popular. Kita kenal Usamah ni sebab ada orang nama Usamah bin Laden. Tu kita kenal. Kalau tak kenal ada orang nama Usamah bin Laden, mampus tak ada orang nak nama Usamah. Tapi disebab pada orang Arab, Usamah ni biasalah orang Arab. Usamah bin Zaid. Dan dia ni antara sahabat, dia daripada kecil lah Islam dia tu. Dan saat-saat dengan saat kewafatan Nabi SAW, masa Nabi Muhammad tengah sakit meninggal dulu, Nabi Muhammad telah hantar dia pergi berperang. Jadi kepala perang masa tu umur dia baru 17 tahun. Kepala perang umur 17 tahun. Sahabat Nabi ditanya Nabi, takkan kita nak hantar budak-budak tu jadi kepala perang? Tak apa, yakin dengan dia. Sebab walaupun dia budak-budak, kepakaran perang dia hebat. Ni orang nama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi Usamah bin Zaid ni pernah cerita, satu hari dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu dia kecil lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil dia letak dekat paha kanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil pula Hasan dan Husain, dua orang letak kat paha kiri. Nak pegang dua-dua tu kan. Dua orang cucu, seorang lagi cucu angkat lah kita panggil kan. Cucu angkat. Jadi duduk kata paha Nabi. Masa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kata Usamah pun dengar dia baca doa. Dia sebut, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni uhibbuhuma fahbibhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku cukup sayang kepada dua orang cucu aku ni. Ya Allah Tuhanku, tolonglah sayang kepada dua cucu aku ini. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid dia ada meriwayatkan kepada kita beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis yang dia cerita dekat kita adalah hadis yang mana baca ni. Apa hadisnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dibuat baginya oleh sesuatu kebaikan lalu dia berkata kepada pembuat itu jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada kamu akan kebaikan, maka sesungguhnya telah tercapailah pada pujian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni yang pertamanya Nabi Muhammad SAW sebut man suni'a ilaihi khair, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang dibuat kepadanya kebaikan. Kenapa dilakukan benda baik ini? Kita kena ingat benda baik ni, apa makna benda baik? Benda baik ni benda yang selaras dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan ni Islam puji. Sesiapa pun melakukan kebaikan, hatta yang dilakukan oleh orang bukan Islam sekalipun, Islam mengakui. Ingat kita ni kadang-kadang problem di kalangan kita, kebaikan yang kita iktiraf adalah kebaikan yang datang daripada orang Islam je.
Kebaikan daripada orang bukan Islam kita tak nak terima. Ini tak betul. Ini tak betul Kebaikan tak kira siapa, orang Islam ke orang bukan Islam, kalau dia buat kebaikan kita kena akui. Dan memang itu sifat Al-Quran, itulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah puji Raja Hafsyah. Seorang bukan Islam tapi dia adil. Nabi Muhammad akui keadilan dia. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, sebelum masuk Islam dia melakukan amanah duit. Allah Taala puji dia di dalam Al-Quran. Wa min ahlil kitabi man in ta'man bi qintarin yu'addihi ilaik. Ada di kalangan ahli kitab, dia kata Allah SWT, bila diberikan amanah duit yang banyak, dia akan jaga amanah itu dengan baik. Ada kan? Bermakna Islam ni cukup-cukup meraihkan kebaikan. Dan Islam ni ajar pula, apabila kita melakukan kebaikan, dan kita kena akui pula kebaikan orang lain. Dan apabila ada orang melakukan kejahatan, kita kena fikir supaya kejahatan itu perlu diberhentikan. Ini sifat sebagai orang Islam. Dan orang Islam itu sendiri itu maknanya kebaikan. Islam itu sendiri maknanya kebaikan. Al-muslim man salima al-muslimuna biyadihi wa lisanihi. Orang Islam itu apa dia? Kata Nabi sallallahu, orang Islam itu adalah orang Islam lain selamat dengan tangannya dan lidah dia. Iman itu apa dia? Iman ni makna aman, asal mana? Al-iman daripada kalimah al-amnu, bukan amnu. Amnu kan? Bukan amnu. Al-amnu maknanya keamanan, keamanan. Islam ni dia ada keamanan tau, Islam ni. Sebab itu Islam ni kalau timbul isu pemberontakan ni, macam cerita pasal apa? Kerajaan Sulu kan. Ana ni pergi jumpa 2-3 orang tanya pasal kerajaan Sulu dekat Malaysia ni. Ada seorang duduk dekat Gombak dan pergi jumpa baru ni. Dia ni keturunan Raja Sulu. Keturunan Raja Sulu duduk dekat dia. Dia ni orang asalnya orang Sulu, dapat IC kahwin dengan orang Indonesia. Duduk kat Gombak, pergi jumpa baru ni sembang tanya pasal Raja Sulu ni macam mana kongkang. Rupa-rupa dia cerita pasal kerajaan Sulu, cerita panjang, dia bukan cerita pendek tau. Dia cerita melibatkan sejarah tu Sultan Brunei dulu. Katanya Sultan Brunei ni, katanya lah, wallahu alam betul ke tidak. Ni cerita ni cerita sejarah. Di sejarah ni susah ni kita nak absolute betul ataupun tidak. Sebab sejarah ni sifat dia ada dimensi tau. Kita dengar satu pihak, kita dengar pihak ni lain pula, pihak ketiga lain pula cerita dia kan. Yang mana dengar ceritanya cerita zaman Sultan Brunei dulu. Sultan Brunei dulu dia baik dengan Raja Sulu. Raja Sulu ni tak ada negeri. Sultan Brunei pun bagilah satu tempat, ambillah kau kawasan ni sebagai tempat Raja Sulu. Tu timbul Kesultanan Sulu. Katanya lah, Sulu ni katanya satu bangsa pula lain daripada bangsa Melayu. Kita dengar bangsa Melayu, jadi satu lagi bangsa Sulu. Dan diorang ni kadang-kadang silap bulan tak mengaku pula sebagai Melayu. Ni katanya diorang ni. Dia kata Sulu lah, Melayu lah, Melayu lain, Sulu lain. Oh gitu. Kita dah ingat Sulu ni satu kabilah dalam bangsa Melayu. Dia kata tak, Sulu. Melayu. Dua entiti yang berbeza, dua kabilah yang berbeza, dua bangsa yang berbeza. Kata dia orang lah. Dia orang rasa dia orang bangsa yang agak canggih lah dengan kita, kata dia orang. Jadi bila masuk penjajah dulu, Spanyol, British, ini cerita lama. Masuk orang tersebut British dengan Spanyol ni, dia masuk tanah Melayu, dia buat pembahagian negara-negara orang Islam ni seperti mana pembahagian kek, dia kata. Bahagi kek, macam kita ambil kek tu kita kekat, ambil kau sikit. Jadi dulu ni sekali kita dulu ni sekali tanah Melayu ni, Filipina masuk, Malaysia, Indonesia, Thailand sekali tanah Melayu dulu. Sebab tu masa era tahun dalam 20-an dulu ada satu perjuangan, dia panggil perjuangan Melayu Raya. Antara pendokong-pendokong perjuangan ini seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Ini dalam sejarah lah, ini cerita sejarah. Soekarno dekat Indonesia tu kan. Ini perjuangan-perjuangan dia orang. Jadi yang dikatakan pemerintahan Melayu tu luas masa tu. Jadi buat pembahagian. Antara pembahagian tu berlaku adalah Sulu. Timbul. Cuma bila buat pembahagian, nak bagi pada siapa? Nak bagi pada Filipina ke nak bagi kepada Malaysia? Nak bagi tanah Melayu. Fikir bincang, bagi kepada tanah Melayu, bagi pada Malaysia. Okey, bagilah pada Malaysia. Bila bagi pada Malaysia, lepas tu Raja Sulu dah dapat apa? Dibayar ufti. Tu dibayar. Tak banyak, RM5,000. Zaman tu Syekh, RM5,000 banyak tau. Zaman tu. Ini cerita sejarah ni tahun 1885. Lama tu. Kan? RM5,000 ni macam 5 bilion lah sekarang ni. RM5,000 ni banyak ni zaman tu kan. Cerita sejarah ni, cerita sejarah. Dan tak semestinya fakta ni betul. Mungkin ada side yang lain lah cerita dia. Jadi benda tu dia orang dah lupa dah cerita pasal kerajaan Sulu. Dan dia melibatkan dengan kerajaan Filipina. Sebab kebanyakan orang-orang Sulu ni duduk di sebelah Filipina.
Dan diorang ni orang Islam, dan diorang punya dakwaan kerajaan Filipina itulah kerajaan Kristian yang menindas orang Islam. Jadi dah lah raja tu tak ada duit, RM5,000 dibayar daripada dulu sampai sekarang. Mana rasa apa Syekh? Dapat RM5,000 gaji kita sebulan lah. Gaji cikgu-cikgu Malaysia RM5,000. Mana tahu kan? Nak apa sultan gaji RM5,000 nak bagi makan pada pegawai, mana cukup? Itu satu hal dah. Lepas tu ada pula pengikut dia pula. Pengikut dia pula ekstrim dari Islam dan mempertahankan Raja Sulu, dan diorang nak wilayah mereka sendiri. Maka timbullah tempat-tempat yang diorang perlu perjuangkan dijadikan sebagai wilayah mereka. Dan jangan terkejut, diorang ni perjuangan diorang punya label nak buat kerajaan Islam tau. Sebab tu bila orang tanya anda, ustaz ni syahid ke tidak diorang? Susah pun nak jawab. Ni mati syahid ke tidak? Ni tentera kita ni mati syahid ke tidak? Tentera orang mati syahid ke tidak? Anda tension tau nak jawab. Sebab yang tanya soalan ni orang sokong Raja Sulu pun tanya soalan tu, yang orang pro kerajaan Malaysia pun tanya soalan tu. Nak kata apa? Kalau kita kata yang ni syahid, Datuk mati apa pula? Takkan nak kata mati kata? Kita kata yang ni mati syahid, takkan kita nak kata boleh kita mati kata? Tak selesai juga. Ibrahim Ali tu confirm kata lah. Cerita Ibrahim Ali tu yang kita cerita isu Sulu ni pening tau. Ada orang tanya banyak soalan. Ada orang SMS kat sini pada SMS. Macam mana ustaz status Raja Sulu apa ni tentera kita mati syahid ke tidak? Anda tak jawab soalan. Anda tak jawab. Anda kata susah nak jawab. Anda tak tahu status dia orang. Itu susah nak jawab isu ni. Tak. Jadi dia orang berjuang. Problem yang paling ketara adalah dua perkara. Yang pertama border, sempadan. Bila kita ada negara, sepatutnya kita ada sempadan. Masalah di Malaysia ni, sempadan kita ni di mana yang tak bocor? Itu soalan. Sempadan kita ni dekat mana yang tak bocor? Boleh dikatakan semua sempadan kita ni bocor. Siapa-siapa boleh masuk. Kalau kita duduk dekat Kota Panjang ke Pangkalan Kubur kan, nak masuk kat Thailand tu senang-senang boleh masuk keluar. Anda pernah duduk dekat Takbai 2 bulan hari masuk bawa beg satu, seorang pun tak pernah tanya aku ni orang Malaysia ke orang Thailand. Masuk duduk dulu kan. Nak cerita sepadan kita tu bocor. Dekat Singapura orang duk masuk rokok kretek tu kan, senang-senang orang masuk tau. Jadi makna sepadan kita bocor. Antara tempat yang bocor ni dekat Sabah. Satu, yang kedua projek Lenong IC. Itu problem lebih besar. Anda tak faham sebab ada orang sokong projek bagi IC ni. Anda pun terkejut, ada juga orang Melayu kita yang sokong. Aku dah ingat semua orang tak suka projek bagi IC. Rupa-rupa ada juga orang Melayu kita yang sokong bagi IC kepada pendatang asing. Anda jumpa tau. Anda jumpa semalam dekat Masjid Kelana Jaya. Dia ceritalah mari tu, ustaz kita kena bagi IC pada pendatang-pendatang asing ni. Ada juga. Aku ingat orang tak setuju. Ada orang setuju. Bukan jalan-jalan orang besar pula. Ada Datuk pula kat depan. Tu tak tahan tu. Dia sokong. Anda kata kenapa Pak Haji? Kenapa ni kena sokong ni? Sebab kalau kita bagi kepada Pakistan, Bangladesh, bermakna kita telah meramaikan orang Islam dekat Malaysia. Oh ya ke? Buat terkejut dari situ kan. Oh jadi memang tak ada lah orang bukan Islam ni jadi rakyat Malaysia dapat IC. Ada. Ramai tu. Lagi ramai orang Islam. Lah, ramai juga. Jadi tak bagus lah. Sebenarnya tak bagus. Tak bagus pun ada juga. Ada juga ni. Anda pun tak faham cara fikir tu kan. Dia problem bila dia bagi IC. Jadi geng Sulu ni, dia orang ni tak nak duduk bawah kerajaan Filipina atas alasan kerajaan adalah kerajaan Kristian. Cerita dia. Dia orang pun buat IC duduk dekat Malaysia. Tetapi kesetiaan dia orang bukan kepada Malaysia. Kesetiaan dia orang kepada Raja Sulu. Tiba-tiba bila Raja Sulu datang nak serang, nak ambil wilayah, dia orang bersama dengan Raja Sulu serang kerajaan Malaysia. Berlakulah pemberontakan. Tu cerita dia. Cerita berlaku pemberontakan dekat kerajaan tu dekat Sabah tu lah. Lahad Datu, kerajaan Sultan Sulu di Lahad Datu. Bunyi macam best tu. Cerita dia kan. Dan anda nampaklah isu ni sebenarnya rumit. Sebab mula-mula orang tu timbul persoalan, kenapa tentera tak datang awal? Yalah kaedah kita ni kalau polis bermakna dia kawal di antara dalaman dulu kan. Bila tentera melibatkan luaran, dia kata problem yang paling ketara kalau kita nak pergi bunuh dia orang ni, takut-takut terbunuh rakyat Malaysia sendiri sebab ada IC. Tu isu yang paling ketara, yang complicated tak boleh nak selesai. Tapi disebabkan polis kita kena bunuh. Dia kena bunuh, saya bukan sikit-sikit bunuh tau. Dia potong kepala. Dr. Juanda ceritakan lah. Dr. Juanda ni orang Melanau kat Sarawak. Dia tu cerita bangga Melanau dia lah.
Kita Melayu lah, koyo orang Melanau. Kita duk kutuk dia. Dia duk kutuk kita, koyo kau Melayu. Koyo orang Melanau, kita duk kutuk dia kan. Dengan Dr. Juanda kan. Dia cerita dengan Dr. Mufti. Dia kata, kami ni orang Melanau dengan orang Sulu lebih kurang. Kami orang sungai. Kami buat rumah atas sungai. Kami ni perasaan belas kasihan ni kurang. Perasaan belas kasihan ni kurang. Jadi kalau dengar cerita Kesultanan Sulu, orang Sulu pergi bunuh polis kita, pancung kepala, tak boleh. Sebab dia orang memang dia orang kasar. Kata Dr. Juanda, logik juga hujung tu kan. Cerita dia. Jadi polis kita ni kena potong kepala, ada perut terburai, ada pergi congkel mata mati tu, ada. Ni berlaku tu. Ni berlaku dekat sana. Macam mana nak selesai isu ni? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tak selesai. Dan dapat maklumat semalam. 2 hari lepas dah dapat maklumat. Katanya ada satu kawasan telah dikawal oleh geng-geng Kesultanan Sulu ni. Dan ada pula pandangan mengatakan sebenarnya ini bukan semata-mata antara kerajaan Malaysia dengan Kesultanan Sulu je. Tapi dekat belakang tu ada lagi, iaitu Amerika. Ada orang kata macam tu. Sebab Sultan Sulu tu nama apa? Kiram tak Kiram tu. Anak tak suka apa nama macam tu kan. Dia buat statement. Dia ni bukan orang pandai buat statement. Tapi bila kes macam ni, dia buat statement cukup pandai. Dia spin habis orang-orang yang baca statement-statement ni. Siapa yang ajar statement tu? Orang kata kemungkinan di belakang dia ada Amerika. Adalah cerita macam-macam. Wallahu a'lam. Apa cerita sebenar? Ana cerita ni satu site yang ana dapat maklumat. Ana dapat maklumat daripada pihak Malaysia dan ana dapat maklumat daripada orang Kesultanan Sulu sendiri. Itu cerita dia. Jadi baca lagi, cari dulu maklumat. Lepas tu pakat-pakat kaji. Lepas tu pakat-pakat balik isu ni. Gitu insya-Allah. Ada orang kata sandiwara. Allahu a'lam. Macam isu maunah dulu kan. Di semua sandiwara. Ada orang kata macam tu. Susah juga nak kata sandiwara pun tak boleh juga kan. Sebab berlaku pembunuhan. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Sebab sandiwara ni macam berlaku di Amerika, orang pergi orang hina Nabi Muhammad SAW. Yang tu memang sandiwara. Sebab masa tu ada kempen untuk nak menjatuhkan Obama. Masa pemilihan di Indonesia, di Amerika kan. Buat keluar filem. Filem tu bukan tujuan nak hina orang Islam, tapi sebenarnya nak jatuhkan populariti Obama asalnya. Sebab Obama itu dilihat sebagai pro-Islam. Obama itu dilihat sebagai pro-Islam. Jadi macam mana dia nak jatuhkan credibility Obama, dia amalkan dia buat filem ini Islam. Tiba-tiba orang Islam bangkit. Bila orang Islam bangkit, bermakna orang Islam telah memberi kredit percuma kepada Obama. Kita lah kempen Obama menang lagi tu sebenarnya. Itu cerita dia. Yang ini isu politik. Dunia ni penuh dengan politik. Jadi kalau baca pun bacalah daripada side politik. Betul? Syria punya isu. Orang nak kata isu Syria. Cerita isu dah aku ni. Bukan kudah dah ni. Cerita isu kan. Syria punya isu. Orang kata isu Syria ni isu Syiah Sunni. Tak betul. Bukan isu Syiah Sunni. Dia isu sosialis dan kapitalis. Isu Amerika nak ambil kerajaan Syria. Isu Syiah ni rencah nak bagi sedap. Anda ingat masa nak belajar Pakistan? Masa nak belajar Pakistan dulu, Syiah Sunni bergaduh teruk tau dekat sana. Bergaduh gila-gila boleh bergaduh. Satu hari ada kat Pakistan 1 tahun tersebar rasuah Nawaz Sharif masa tu. Nawaz Sharif rasuah. Suak khabar dia orang. Satu suak khabar cerita pasal rasuah Nawaz Sharif. Anda baca semua khabar tu, semua rasuah. Syarikat mana terlibat habis disebut dalam tu. Esok tu pagi Masjid Syiah 7 orang Syiah kena tembak, bunuh, mati. Bila mati, orang Syiah tu ini semua kerja orang Sunni. Bergaduh Syiah Sunni tu 3-4 bulan pula bergaduh, bunuh-membunuh. Perempuan-perempuan cerita pasal Nawaz Sharif, diam, tutup kes. Tak dengar cerita. Dapat tahu balik cerita pasal Nawaz Sharif ni 2 tahun kemudian. Bila naik Perwira Musyawarah, siasat siapa yang bunuh, rokok-rokok yang pergi bunuh orang Syiah 7 orang tu, orang Nawaz Sharif. Dia bunuh tu, dia tahu kebalahan mazhab, bila bergaduh mazhab, tenggelam cerita rasuah. Tu style orang politik jahat. Nampak? Style politik sandiwara dia panggil atau orang istilah sandiwara. Serupa cerita berlaku di Syria. Hems yang bunuh-bunuh ni dia bukan cerita antara Syiah dan Sunni, bukan. Ceritanya adalah sosialis dengan kapitalis. Amerika nak ambil kerajaan Syria. Dia nak boboh boneka dia kat situ. Geng-geng sosialis pertahan. Jadi bila sosialis pertahan, tiba-tiba di dalam dapati Assad tu sendiri sosialis yang bermazhab Syiah. Dia keluarkan isu mazhab Syiah. Nampak? Bila keluar isu mazhab Syiah, orang bukan Islam takkan sokong untuk menjatuhkan Assad.
Sebab orang Islam kata ini perbalahan antara Muslim dengan Muslim, bukan perbalahan untuk menjatuhkan diktator. Sampai sekarang asap merintah. Nampak tu cerita. Ini politik. Politik ni memang dahsyat. Politik kita ni dok faham politik ni mundi. Itu biasa ni politik. Kalau baca politik Amerika termenung kita baca. Sebab politik dia orang melibatkan darah. Ini politik. Nampak macam mana? Itulah hakikat kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Begitu insya-Allah. Cukup cerita pasal tu. Jadi isu banyak. Tak apa, ada nak bagi tahu. Sifat Islam itu sendiri adalah aman. Islam itu sendiri ada keamanan. Islam itu sendiri itu ajar keimanan. Iman itu sendiri itu mana memberi keamanan. Al-amnu maknanya keamanan. Al-iman kita beriman. Maksudnya iman itu kita aman dan kita memberi keamanan kepada orang lain. Okey, Islam itu ajar kepada kebaikan. Jadi bila ada orang buat kebaikan, kita kena hormati orang buat baik. Nabi Muhammad SAW ajar man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW, apabila orang telah dilakukan satu kebaikan, maka berkatalah orang tu kepada orang yang melakukan kebaikan itu, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan kepada kamu. Faham dia apa dia? Islam ni ajar pada kita, apabila orang melakukan kebaikan kepada kita, pastikan kita hargai apa yang orang buat pada kita. Orang Barat, cara dia orang hargai kita, dia orang akan ucap thanks. Itu orang Barat terima kasih, thank you. Itu orang Barat kan, kita terima kasih kan, walaupun tak ada apa-apa pun, sahaja dia thank you. Itu orang Barat. Kadang-kadang dia bagi hadiah, betul? Dan benda tu memang dia ajar di dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala dia nak hargai kebaikan yang kita lakukan kepada Allah. Allah Taala bagi pahala. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nisbah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ajar pada kita tahabu. Saling memberi hadiah sesama kamu, mudah-mudahan kamu akan berkasih sayang sesama kamu. Bermakna apabila orang melakukan kebaikan kepada kita, galakan kepada kita, bagi hadiah satu. Rasa tak ada nak bagi hadiah, paling koman sekali ucap apa dia? Jazakallah khairan. Itu sunat. Kita ni kan duk tiru ustaz-ustaz kita duk buat, dia buat jazakallah khair. Kita dah ingat kebiasaan orang Arab tak? Rupa-rupa memang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut tentang doakan kebaikan. Orang Melayu kita ni dia kurang tahu buat doakan kebaikan. Orang Melayu kita. Tapi kalau orang Arab doakan kebaikan ni memang banyak. Tu Arab. Kalau kita kawan orang Arab, ada kawan orang Arab lama, 14 tahun kawan orang Arab. Duk kat Mesir tu serumah dengan orang Arab. Duk Pakistan tu pula satu asrama dengan orang Arab. Kenal dengan orang Arab, naik bang orang Arab, gaduh sejamban dengan orang Arab, semua orang Arab kan. Arab ni kadang-kadang kita berkawan dengan dia, kita telefon dia, dia doa kita berjeli-jeli. Kita bawa assalamualaikum ke dia, dia pun jawab waalaikumsalam. Alamat dia doa, barakallahu fik, hayakallah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi keberkatan kepada kamu. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kamu. Pumpah baca doa. Nak masuk ke poin tu lambat sangat. Dok fikir balik ish wa habis prepare dia bapa Arab ni kan. Dia cerita balik dengan bapa Arab. Betul, Arab macam tu Arab. Anak mula-mula sekali dapat anak sulung. Khawlah faqihah. Kawan anak seorang Arab. Menantu Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin Jordan. Ma'an nama dia. Telefon. Dia duduk kat UKM, belajar UKM buat PhD. Telefon. Wajib kaifal hal? Wallah alhamdulillah. Sami'at, aku dengar kamu dapat anak, betul ke? Alhamdulillah. Dapat anak apa? Anak perempuan. Nama apa? Wan khawlafat. Masya-Allah al-ismul gharib. Perempuan dia baca doa. Kita pun lah kau yang apa prepare aku. Telefon. Dia cerita Arab dia pun kan. Kita ingat habis sekali tu tak habis sembang tu, kita pun habis jazakallah khair, hayakallah, assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun waalaikumsalam, barakallahu fik, hayakumullah, pumpang. Allah banyaknya doa kamu. Ni Arab, Arab kan macam tu. Orang Melayu tak ada. Assalamualaikum, salam. Kan ada silap awulan jawab salam pun tak. Orang Melayu, assalamualaikum. Telefon kita kan. Itu orang Melayu. Tapi orang Arab ni dia ada budaya doakan kepada saudara-saudara ni. Doakan kebaikan kepada kawan-kawan kita yang terbaik di belakang dia, yang terbaik. Kita doa pada kawan kita dikala dia tak tahu kita mendoakan kepada dia, itu yang paling baik. Ingat Tapi kalau kita nak doa di hadapan dia, ada masalah apa? Kalau kita pergi ziarah orang sakit, kita doa depan dia lagi baik. Sebab kita mendoakan depan dia itu sebenarnya kita dah memujuk hati dia.
Orang sakit ni dia mesti psikologi. Kalau kita buat psikologi dia jadi baik, insya-Allah psikologi tu membantu untuk dia jadi sihat. Kita pergi jumpa dia pegang kaki, doa. Saya saja pegang, baca apa tak tahu. Tak tahu macam apa pun. Mulut bergerak. Orang bergerak tu kan. Mak kamit mulut tu. Buat baca. Pegang kepala dia, pegang tempat sakit. Baca lebih kurang. InsyaAllah sihat. Balik-balik mati kawan ni. Tak pasal. Kita lah punca tu kan. Tapi nak bagi tahu, kita buat tu. Biar orang tu dengar. Bila dia tengok tu, dia dengar. Semangat naik. Kesana. Itu benda tu digalakkan di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW ajak pula dekat pada kita di dalam hadis kita baca ni, bila orang melakukan satu kebaikan kepada kita ucaplah kepada dia jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah Taala membalas kepada kamu kebaikan. Faqad ablagha fit tana'i, orang itu telah sampai kepada tahap kepujian yang terbaik yang kamu lakukan kepada hamba Allah tersebut. Ini satu hadis Nabi SAW sebagai pengajaran kepada kita, mudah-mudahan kita boleh amalkan insya-Allah. Okey, sebelum kita tutup majlis ni, ada soalan yang orang tanya. Masalah ada orang tanya pasal mati syahid ke tidak pejuang di Sulu tu, anda tak nak jawab. Sebab anda tak ada jawapan. Wallahu a'lam, boleh jawab macam tu. Cuma ada seorang ni tanya pasal sewakan rumah kepada orang Hindu, yang orang Hindu tu dia berhala dalam rumah dia, boleh ke tidak? Kita dia ada rumah, kita ni rumah sewa lah. Lepas tu orang Hindu pergi menyewa dalam rumah kita. Lepas tu orang Hindu menyewa dalam rumah kita tu, dia bubuh berhala pula dalam rumah tu. Boleh ke tidak? Jawab ni boleh. Boleh. Kita ni contoh orang kaya kat rumah banyak, rumah sewa. Pina, apa orang sewa rumah kita. Kita pun bagi sewa. Orang Hindu tu dia nak beramal dengan agama dia. Jadi dia nak bubuh patung berhala dalam tu. Boleh ke tidak? Hukumnya adalah boleh. Seperti mana kita dalam sebuah kerajaan Islam, contoh kita di Malaysia lah, contoh kita nak buat kerajaan Islam kan. Adakah bila kita merintah maka patung Buddha tu kita kena runtuhkan? Tak boleh. Bahkan kalau di kawasan-kawasan tertentu, mereka kata dia orang ni tak ada rumah ibadat, dia minta daripada kerajaan memberikan rumah ibadat kepada mereka, itu sendiri adalah wajib. Nampak Sebab Islam ni sifat dia tidak boleh memaksa dalam orang beragama, dan kita memberikan hak kepada orang lain untuk beragama mengikut agama mereka. Itu Islam. Jadi serupa juga bila kita ada rumah, kita sewa dekat orang Hindu. Orang Hindu tu dia tak beramal cara agama dalam rumah tersebut, boleh. Cuma problem ni adalah bila dia pindah. Sebab Hindu ni Syekh, dia ada jambi-jambi style dia kan. Dia ada unsur jin lah apalah. Mari orang Islam pula nak pindah, problem. Macam mana nak selesai masalah ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebut dalam hadis, kata Nabi sallam, orang yang masuk rumah, asy-syaitan la yadkhulul baita allati tuqra fi suratul Baqarah. Syaitan tidak akan masuk dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Bermakna kita pindah rumah, kita baca surah Al-Baqarah, insya-Allah boleh perambat jin-jin dalam rumah, insya-Allah. Gitu insya-Allah. Rumit juga tu. Satu tu, satu. Yang kedua, dia duduk tahiyat akhir. Lepas tu masa tahiyat akhir tu dia lupa nak baca tahiyat akhir. Dia duduk tapi tak baca tahiyat. Lepas tu bagi salam. Lepas bagi salam, salam-salam baru teringat, tak baca tahiyat akhir. Macam mana masalah? Kadang-kadang berlaku dekat kita ni, lalik sangat tengah semayang. Dia masa semayang, dia boleh tak ingat, jadi ingat. Betul? Tengah semayang, sebelum semayang, kita tengok sejadah ni, kita tak pernah fikir pasal Kaabah dekat sejadah tu. Tapi masa semayang kita boleh fikir, kenapa Kaabah ni macam ni? Tengah semayang fikir. Biasalah tu, setan. Setan kan kerja yuwaswisu fi sudurin nas. Dia meragu-ragukan di dalam hati manusia. Kita tengah semayang tu tengok ukir-ukiran. Sebelum semayang tak pernah fikir pasal ukiran-ukiran tu. Lepas semayang fikir, kenapa ukiran macam ni? Kenapa bunga jadi 6? Dia boleh fikir. Nampak? Biasalah tu. Ni sifat manusia. Setan bagi kacau. Jadi tengah semayang tu kadang-kadang kali imam bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tu benar jawab, aku tak baca tasyahud lagi. Macam mana keadaan dia? Jawapan dia kena baca tasyahud dan salam tadi tidak diambil kira. Baca tasyahud, lepas tu bagi salam lain. Nampak? Hukum ni seperti mana orang yang terlupa nak sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud 2 kali sebelum bagi salam. Tiba-tiba terlupa nak sujud sahwi, walaupun dapat silap tadi. Tertinggal qunut subuh, tertinggal tasyahud awal sebagai contoh kan. Maka disunatkan kepada dia sujud sahwi, 2 kali sujud. Subhanallah yanamu ala yasmi. Bacaan kan. Tiba-tiba terlupa. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allah terlupa sujud sahwi. Macam mana keadaan dia? 2 keadaan. Sama ada dia terus sujud sahwi dan salam tadi tidak diambil kira. Dan bermakna dia kena bagi salam lain lah.
Ataupun yang kedua, dia rasa malas lah, sembahyang dia sudah sah. Sebab sujud sahwi itu sendiri hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Adapun kalau dia tak baca tasyahud akhir, dia kena baca tasyahud akhir. Sebab bacaan tasyahud akhir itu adalah rukun sembahyang. Tu kena ingat tau. Jadi bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum teringat, dia jadikan diri dia sebagai orang sembahyang, dia baca tasyahud akhir. Dan dia kena bagi salam yang lain. Faham tu hukum dia begitu. Kalau Assalamualaikum temenoh pajak ada setengah jam baru teringat tak baca tasyahud akhir, tu kena sembahyang lain lah. Setengah jam tu pajak betul. Wirid panjang dah, siap ambil Quran baca sekali dengan ustaz cikgu Hussein lagi. Kita tak boleh dah. Yang kita cerita ni kalau kadar yang sekejap hukum dia. Dan yang ketiga yang terakhir ni, apa hukum orang haid baca Quran? Orang perempuan haid baca Quran boleh ke tidak? Jumhur ulama mengatakan tak boleh orang perempuan haid baca Quran. Kalau nak baca juga maka kena niatkan sebagai zikir. Itu jumhur ulama. Tapi mengikut mazhab Maliki dan juga satu riwayat dalam mazhab Hambali, orang perempuan haid boleh baca Quran. Kenapa? Dalam dua mazhab ni kata boleh. Sebab ulama yang mengharamkan orang haid baca Quran dikiaskan dengan orang yang berjunub. Dalam nas ada sebut larangan baca Quran bagi orang berjunub, tapi dalam nas tak sebut tentang orang haid baca Quran. Tak ada. Jadi orang haid dikiaskan dengan orang berjunub. Kata dua mazhab tak boleh dikiaskan. Sebab orang haid dengan orang berjunub dua keadaan yang berbeza. Lain. Sebab haid ni hanya orang perempuan, junub orang perempuan ada, lelaki pun ada. Orang lelaki haid tak ada. Kalau ada orang lelaki haid, ayat tu dominat balik dulu. Tu cerita dia. Jadi dua mazhab kata tidak boleh disamakan. Jadi macam mana kes ni? Ada kadang ada budak-budak kita hafal Quran, dia nak hafal Quran dalam keadaan sedang haid. Kalau dia tak ulang Quran nanti dia lupa. Dalam dua mazhab kata boleh. Gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, ya Allah, Tuhan kami rizkikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan wa taqabbala, dan amalan yang salih, amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, Tuhan kami berikan kepada kami kehidupan kami yang baik, fil akhirati hasanah, dan di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu